Siapa kat sini yang buat bisnes style one man show? Maknanya dialah orang yang tukang promote, dialah yang handle pertanyaan pelanggan, dialah juga orang yang handle semua akaun media sosial, dan nanti kalau ada order, dialah juga yang tukang packing dan tukang hantar kepada kurier dan sebagainya. Seperti yang semua sedia maklum, zaman sekarang ni bisnes memang memerlukan media sosial sebagai platform untuk tujuan promosi. Dan kalau kita kaji mengikut trend, kita akan perasan media sosial pun berubah daripada masa ke semasa. Kalau satu ketika dulu Facebook mungkin jadi satu platform yang paling popular untuk perniagaan, kemudian kita dapat lihat untuk sesetengah bisnes, trend dah mula beralih kepada Instagram, YouTube, dan sekarang ni kita dapat lihat macam seolah-olah trend sudah beralih kepada TikTok. Jadi mahu atau tidak, kita kena pastikan yang perniagaan kita valid dan wujud dalam setiap platform yang ada. Apa yang akan berlaku? Terlalu banyak platform berarti terlalu banyak juga saluran yang kita perlu monitor untuk handle segala macam jenis feedback, inquiry, engagement dan segala macam perhubungan antara kita dengan pelanggan. Sebagai contoh, ada yang jumpa perniagaan kita di Facebook, dia akan terus contact kita di Facebook Messenger. Yang dari IG akan terus DM dekat Instagram kita. Begitu juga yang dari TikTok dan sebagainya. Dan percayalah, kebanyakan sales gagal adalah dalam masa 5 minit pertama kelewatan kita dalam menjawab segala inquiry yang diajukan daripada prospek customer. Sebab customer sekarang ni dah tak macam dulu. Bila diorang tanya kita sesuatu tu, dia expect seolah-olah kita macam 24 jam pegang handphone, 24 jam duduk depan komputer dan refresh setiap media sosial tu selang 5 saat. Itu yang diorang expect. So apa akan jadi kalau kita tak ada kaki tangan yang cukup untuk handle semua media sosial ni? Atau mungkin kita masih lagi berada dalam stage yang belum berkemampuan untuk menggajikan staff bagi kerja-kerja, melayan pertanyaan pelanggan dan juga membuat closing. Dalam video ni saya akan kongsikan bagaimana korang boleh handle benda ni seorang diri dengan lebih teratur dan kurang stres. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi channel Didik Edi. Okey, pertama, jika produk anda adalah produk fizikal, make sure anda hanya fokuskan kepada hanya satu platform yang mengawal segala aktiviti jualan, transaksi kewangan, penghantaran dan sebagainya. Untuk tujuan ni, saya sangat menyarankan untuk korang just register pada platform yang dah sedia menawarkan gateway pembayaran, servis penghantaran, parcel tracking, proses refund, produk review dan sebagainya. Sebagai contoh, Shopee, Lazada ataupun TikTok Shop. Tapi hanya pilih satu. Centralizekan jualan anda hanya kepada satu platform ini supaya senang anda nak monitor order yang baru masuk, berapa parcel yang anda nak perlu siap packing hari tu, berapa jualan yang anda buat pada minggu tersebut dan sebagainya. Itu kalau produk anda adalah produk fizikal. Kalau produk anda tu lebih kepada perkhidmatan ataupun servis, mungkin anda boleh menggunakan mini site ataupun Facebook page. Okey, yang kedua, anda perlukan sebanyak mungkin platform untuk menarik trafik lawat kepada pusat jualan anda tadi. Untuk contoh ni tak kira lah sama ada website, Google Business Location dan segala macam media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain lagi. Semua platform ni adalah bertujuan untuk kita gunakan sebagai media untuk kita mempromosikan syarikat ataupun perniagaan kita. Dan kita nak gunakan platform-platform ni tadi untuk menarik trafik lawat yang ada di platform tersebut untuk pergi kepada kedai kita yang dekat Shopee tadi. Okey, yang ketiga, beli satu SIM card nombor baru yang kita akan gunakan sebagai nombor rasmi kedai kita, nombor rasmi syarikat kita. Saya sarankan untuk anda elakkan guna personal number untuk tujuan perniagaan. Lagipun sekarang ni kebanyakan device ataupun handphone dah support untuk kita masukkan 2 SIM card dalam satu device. WhatsApp pun kita boleh install 2 aplikasi WhatsApp dalam handphone yang sama. Jadi kita boleh gunakan WhatsApp yang biasa tu untuk kita punya personal number, dan untuk number yang kita gunakan untuk business tu kita boleh install WhatsApp for business. Kenapa kita perlu buat macam ni? Sebab di masa akan datang, di saat kita dah ada kemampuan untuk hire staff untuk handle segala inquiry business kita, kita boleh
kasih nombor bisnes ni tadi untuk diorang pegang dan handle. Jadi tak adalah kita terpaksa bagi kita punya personal WhatsApp kepada staff untuk jawab semua soalan-soalan daripada pelanggan. Okey, yang keempat, hanya pilih satu medium untuk kita berinteraksi dengan pelanggan. Personally, kalau untuk saya, bagi market Malaysia, saya sangat sarankan guna WhatsApp ataupun WhatsApp for Business lah. Sebab dari segi statistik, 96% daripada rakyat Malaysia memang ada WhatsApp dalam handphone dia. Berbanding dengan aplikasi lain seperti Telegram. Telegram sebenarnya hanya lebih kurang dalam 4%. Facebook Messenger dalam lebih kurang 3%. Kalau ada yang tinggi sikit pun macam WeChat, lebih kurang dalam 17%. Itu pun still terlalu rendah kalau compare dengan pengguna WhatsApp. So kita hanya fokuskan satu cara je untuk pelanggan menghubungi kita. Sebab ini akan memudahkan kita untuk pastikan yang kita takkan terlepas dalam menjawab segala inquiry daripada pelanggan. Elakkan dari menggunakan email. Sebab untuk tahun 2023 ni, saya rasa email tu dah tak valid lagi lah. Email kita sendiri pun kita dah tak baca sebab dipenuhi dengan spam dan marketing punya email. Okey, kita dah ada satu pusat jualan. Kita dah ada media sosial yang tarik trafik untuk pergi kepada jualan. Dan kita dah fokuskan hanya kepada satu medium untuk interaksi kita dengan pelanggan. Yang kelima, untuk elakkan kita pening kepala nak jawab semua private message kat media sosial, dekat Instagram, kat TikTok, dekat Facebook dan sebagainya. Jadi kita kena setkan auto reply ataupun instant reply di semua platform social media tadi untuk guide pelanggan kita supaya menghubungi kita di WhatsApp sekiranya mereka ada sebarang pertanyaan. Sebab kita memang tak dapat nak elak untuk diorang hubungi kita menggunakan platform-platform di aplikasi media sosial. Sebagai contoh, kalau kita iklankan perniagaan kita dekat Instagram, for sure diorang akan DM dekat Instagram kita kalau diorang ada nak tanya apa-apa. Jadi salah satu contoh yang biasa saya gunakan ataupun yang saya suka guna, saya akan buatkan instant reply berbunyi seperti, terima kasih kerana menghubungi kami. Staf kami akan menjawab segala persoalan anda dalam sedikit waktu lagi. Namun sekiranya anda memerlukan respon yang lebih pantas, anda boleh terus ajukan soalan ke talian WhatsApp kami di nombor 010 bla 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 bla. Contohnya macam itulah. Jadinya setiap mesej yang diorang hantar ke media sosial kita, auto respon ni akan terus reply bagi tahu yang kalau diorang nak jawapan cepat daripada pertanyaan tu tadi, sila hantar mesej ke WhatsApp kita. So secara psikologinya, pelanggan dia takkan marah kalau dekat pertanyaan di media sosial tu kita lambat respon ataupun kita tak respon, sebab kita dah bagi option untuk dia supaya hubungi kita di WhatsApp kalau dia nakkan jawapan lebih pantas. Dan dalam masa sama kita dah filter orang-orang yang just kadar main-main ataupun tak serius. Sebab kalau dia betul-betul serius berminat dengan produk kita tadi, for sure dia akan hubungi pula WhatsApp kita. Kalau just macam dia pun endah tak endah je, bermakna ini bukanlah orang yang betul-betul berminat dengan produk kita tadi. Jadi kita setkan auto respon macam ni di setiap platform. Sesetengah platform macam Facebook page, dia dah ada dekat bahagian setting tu untuk kita setkan kita punya instant reply ataupun away message. Selain daripada tu, kita boleh juga gunakan third party app daripada Google Play yang berfungsi untuk auto reply mesej-mesej yang kita terima di Instagram, di Facebook personal ataupun di TikTok. Jadi bila semua trafik daripada pertanyaan ni tadi kita dah halakan hanya kepada satu channel, iaitu WhatsApp, jadi senang untuk kita handle semua pertanyaan. Kalau tak, just imagine, kejap kita kena buka Facebook, kejap kita kena buka DM dekat Instagram, kejap kena reply pula mesej-mesej dekat TikTok, kejap kena jawab email dan sebagainya. Dalam pada tu ada banyak lah yang kita terlepas pandang nanti. So dalam video yang akan datang, saya akan kongsikan pula bagaimana anda boleh gunakan autoresponder di WhatsApp untuk membantu menjawab soalan-soalan yang terlalu sering ditanyakan, dan bagaimana anda secara auto boleh mengarahkan mereka untuk buat pembelian di kedai jualan anda di Shopee tadi misalnya. Jadi supaya anda tidak ketinggalan untuk video saya yang akan datang, jangan lupa subscribe dan klik butang notification. Okey, sekiranya anda suka dengan video ni, bolehlah klik button like untuk bantu memotivasikan diri saya dalam menghasilkan lebih banyak video-video sebegini. Dan kalau anda tak suka sekalipun, saya harap anda boleh tinggalkan komen-komen yang membina supaya saya boleh memperbaiki persembahan saya dalam penghasilan video-video yang akan datang.
Okey, sehingga kita berjumpa lagi di DAD. Assalamualaikum.